tu yang di dalam Zoom dengar suara clear ada gangguan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dalam skrin saya boleh nampak kot sedikit boleh nampak tulisan. Ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Sekejap saya nak share link. Ada orang minta link dekat group ni. Baik, alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita sambung tadabbur surah An-Najm. Iaitu kita dah pada video lepas pada yang lepas, boleh tengok nanti saya akan share video dia, recording dia insya-Allah. Jadi kita telah pun membincang tentang surah ini. Keunikan surah ni ada satu lagi sedikit tentang latar belakang surah. Surah An-Najm ni adalah surah yang antara surah yang turun penuh sekaligus di Mekah. Dan ini surah yang adanya ayat apa dalam ni? Disebut mana ayat ke berapa sujud tilawah pada akhirnya fasjudu lillahi wa'buduh tu Dan keunikan surah ni ketika Nabi baca di Mekah tu, dan bila ayat yang terakhir tu Nabi sujud, sahabat-sahabat sujud, dan orang-orang Quraisy yang bukan Islam pun sujud sekali. Sebab mereka juga terkagum dengan surah ni. Mereka kenal Allah ni, tapi mereka beribadah syirik kepada Allah, campur aduk. Itu. Jadi semua sujud orang Quraisy, kecuali seorang je tak sujud. Dia tahan diri daripada sujud, tapi dia ambil tanah, dia letak ke pekat dahi dia. Itu je. Tapi maknanya reaksi kepada surah ini Nabi baca sampai habis, daripada awal sehingga ayat terakhir Nabi sujud, sahabat ikut turut sujud, dan juga orang-orang kafir Quraisy ketika itu yang dengar semua je sujud, kecuali seorang yang tak sujud, yang dia ambil tanah letak dekat dahi dia saja. Sujud juga lah sebenarnya, tapi sombong lah dia menahan daripada turun sujud tu. Dan siapakah dia, saya lupa, saya tak berapa confirm, nanti saya confirm balik siapa dia. Tapi itulah antara yang saya bacalah keunikan surah ni lah, surah An-Najm pada ketika turunnya. Jadi ini surah Makkiyah yang turun di Mekah. Baik. Jadi surah An-Najm ni sebenarnya dia cerita tentang Mi'raj Nabi ke langit. Maknanya kita boleh jangka dia turun ketika lepas peristiwa tersebut lah. Peristiwa Isra' Mi'raj tersebut. Dan surah ni antara cerita dia lah tentang berkaitan dengan itu. Dan ayat yang pertama yang kita telah bincang, Allah bersumpah wan najmi, demi bintang Najm, yang mana bintang yang berada di langit, yang mana sebenarnya lebih kepada sumpah Allah tentang tempat turunnya wahyu, kemuliaan. Tempat turunnya wahyu. Hawa ni maknanya ketika bintang tu terbenam. Dan yang bintang yang berada di malam hari lalu dia hilang apabila waktu siang masuk. Jadi kemuliaan di sanalah tempat tempat turunnya wahyu, tempat naiknya amal soleh dan sebagainya lah. Baik. Kemudian ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, yang kita telah bincang minggu lepas, iaitu yang dimasukkan sahib di sini adalah sebenarnya rujuk kepada kesemua orang yang ada kat Mekah lah, bukan sahabat. Itu rujuk pada sahabat Rasulullah yang beriman tu, tetapi kepada semua. Sahib ni menunjukkan kedekatan. Contohnya saya milik
ni Hijaz ni. Handphone ni kan. Sahibul Hijaz apa? Saya lah. Sebab saya memang sentiasa dekat dengan handphone. Jadi Nabi SAW ni Allah rujuk kepada orang-orang kafir Quraisy tu. Seolah Allah menyatakan Muhammad ini sangat rapat dengan mereka, sahib. Dah lama sejak dari kecil memang itulah tempat tinggal dia. Dan dia dikenali ramai. Dia gelar dengan gelaran yang baik-baik. Daripada kecil semua orang kenal dia. Bagaimana akhlak-akhlak yang dibawa oleh baginda sejak daripada sebelum baginda jadi Nabi lagi. Telah pun dikenali oleh semua orang di Mekah tersebut. Itu Allah sebut ma dhalla sahibuk wa ma ghawa, dan tidak dia keliru. Jadi sahib ni menggambarkan bermakna apa? Bila sahib sepatutnya bila kawan ni sifat dia apa? Kita ikut dan juga kita tolong. Tetapi berbeza dalam Allah, sepatutnya orang Quraisy ni apa? Ikutlah Nabi dan tolonglah dia dalam dakwah, tetapi di sebaliknya. Itu Allah nak gambarkan. Jadi siapakah sebenarnya yang keliru dan sesat? Bukanlah Nabi tetapi orang-orang tu sendiri, Quraisy tu lah. Jadi tak sepatutnya yang mereka sangat kenal ini dan mereka tahu dia tak akan berbohong, lalu mereka boleh tidak mahu ikuti seruan dia dan juga tidak mahu membantu pula dalam dakwah. Sepatutnya tidaklah. Jadi ini yang dimasukkan sahib itu adalah bukan rujuk pada sahabat yang beriman tetapi rujuk kepada semua orang-orang di Mekah yang kenal dan rapat dengan Nabi. Baik. Jadi hari ini kita nak tengok ayat yang ketiga dan keempat. Wama yantiqu anil hawa. Jadi Allah menyebutkan lagi kenapa apa logikanya yang Nabi ini tidak berada dalam kekeliruan atau kesesatan. Nabi tidak berada dalam dhal, sesat. Dan juga wawa ini iaitu terpesong daripada jalan. Kerana baginda dipandu oleh wahyu. Sebab itu Allah sebut dalam ayat 3 wama yantiqu anil hawa. Kita tengok kat skrin ni apa? Wama apa makna? Dan tidak. Ma tu ma nafi. Dan tidaklah yang tiku dia berkata, mengucapkan anil hawa daripada nafsu, keinginan dia. Baik. Keinginan menurut cita rasa atau idea Nabi SAW. Yang tiku ni ia bercakap, berkata atau berkata-kata lah. Berkata-kata. Berkata-kata. Baik. Kemudian jadi hawa daripada perkataan keinginan lah makna dia. Dalam surah 23 surah Al-Mu'minun, Suratul Mu'minun, ayat yang ke ayat 68 kat surah 23 daripada ayat 68. Kita lihat dalam ayat tu. Sini kita boleh baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Jadi afalam, Allah bertanya kepada orang-orang yang tidak mahu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi ni, tak mahu beriman, percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan juga menuduh dengan pelbagai
tuduhan pada Bani Israel ni, yang mana mereka sebenarnya apa? Sebab tu Allah tanya, afalam yadabbarul qaul. Tidakkah mereka tadabbur, memerhatikan ataupun merenungi ucapan yang disebut oleh Nabi SAW. Di sinilah masalah paling utama sekali kepada golongan yang ingkar kepada wahyu ni, yang tidak ikut wahyu ni adalah punca utama adalah mereka tidak benar-benar mahu mengambil perhatian dan sehinggalah meresapi dalam hati mereka. Tadabbur ni maknanya dia sampai ke mana? Kefahaman yang benar. Jadi tidakkah mereka mahu mentadabbur, memerhatikan, merenungi, muhasabah, tengok betul-betul Muhammad ni cakap ni, dia cakap ni benda yang main-main ke, saja-saja ke, ataupun memang bertujuan yang benar, yang baik ya. Jadi tidakkah mereka mahu mentadabbur ucapan wahyu tersebut? Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin, atau telah datang kepada mereka apa yang belum pernah datang kepada nenek moyang mereka yang terdahulu. Ada sesuatu yang lain, sedangkan tak ada satu pun benda yang pernah datang macam wahyu ni. Sebagaimana Allah sebut, yang mereka ni dah lama dah tak datang benda macam ni. Dulu moyang mereka siapa? Ibrahim. Kan, mereka dah lama dah berada dalam kelalaian daripada hal-hal macam berkenaan dengan kitab dan wahyu daripada langit ni. Sedangkan tempat lain ada Nabi, ada Taurat, ada Injil. Tapi di Mekah ni dah memang lama tidak ada perkara yang begini. Jadi dalam surah Yasin, surah 36 ayat ayat 6. Ayat 6 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi Quran ini diberikan kepada Nabi SAW ala siratim mustaqim, dan Nabi berada di atas jalan yang lurus. Bertujuan untuk apa? Litunzira, untuk yang tujuan diturunkan daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, supaya bertujuan untuk Nabi SAW memberikan peringatan kepada kaum ini dimasukkan kaum Quraisy di Mekah. Ma unzira aba'uhum, yang mana tidak diperingatkan nenek moyang mereka dulu. Lepas je beberapa tempoh hilang dah ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang dahulunya mereka ikuti telah banyak berubah, mengubah din millat Ibrahim Hanif, yang Hanif asalnya telah diubah. Ini dan lama berlaku, beratus tahun. Jadi fahum ghafilun, lalu menyebabkan mereka ni lalai dalam agama mereka sendiri. Bukan mereka ni langsung tak ada. Sebab tu mereka ada Mekah, mereka ada syariat kan. Mereka ada syariat, mereka ada haji, ada semua. Tetapi apa? Telah berlaku banyak penyelewengan kerana apa? Terputusnya pengetahuan yang asal tadi. Dan lalai terhadap ilmu yang sepatutnya mereka dahulunya ikuti tu. Telah hilang kebenaran yang dahulunya pernah ada pada mereka. Jadi balik pada surah tadi, surah 23 ayat 68. Jadi tidakkah mereka mahu merenung apa wahyu yang disampaikan oleh Nabi SAW ni? Kerana dahulunya mereka ni tak pernah lagi dapat. Mereka ni memang kaum yang telah pun berada dalam zaman jahiliyah. Disebut dia jahiliyah Arab tu. Telah lama tidak ada turunnya wahyu daripada Allah ni.
Jadi dalam ayat 69 pula, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Allah tanya lagi. Ini cerita tentang Najm tu, Allah tanya am lam, atau tidakkah mereka kenal rasul mereka tu? Mereka tak kenal ke siapa rasul tu siapa? Muhammad SAW dah lama dah kenal. Sebab tu Allah sebut dalam tadi ma dhalla sahibukum wa ma ghawa dalam surah ni kan. Ni Allah gunakan kalimah sahib, menunjukkan mereka sangat kenal siapa yang Allah lantik jadi rasul tu. Jadi Allah bertanya dalam ayat ni, tidakkah mereka kenali rasul yang ada dengan mereka itu bukan orang lain? Kalau Allah lantik orang lain, orang luar tak apa kan. Kalau lantik orang daripada luar tiba-tiba datang, aku rasul, tu lain lah. Dia nak tentang ke, tak nak ikut ke. Tapi ini Allah lantik memang seorang yang memang mereka kenali sangat. Sebab tu Allah tanya, adakah mereka tak kenal siapa rasul tu, lalu mereka ingkarinya sebab dia orang luar ke apa ke? Tak ada alasan. Bahkan am yaqulu nabihi jinnah ayat 70. Bahkan mereka kata apa? Dia ni kena gila. Bal ja'ahum bil haqq wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Bahkan sebenarnya apa yang dia bawa tu adalah kebenaran, dan ramai daripada kalangan mereka terhadap kebenaran itu adalah sangat tidak menyukai kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan Allah kata lagi, kenapa mereka harapkan, mereka nak kebenaran itu ikut apa yang mereka nak. Ini masalah dia. Inilah yang menyebabkan mereka tak ikut tu. Tengok Allah kata walau ittaba'al haqq, kalaulah kebenaran itu, wahyu tu turun ikut ahwa'ahum, kalaulah wahyu tu turun ikut apa yang mereka nak, la fasadatis samawati wal ard, sudah pastilah hancurlah langit dan bumi, tak ada apalah. Wa man fihinna, dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Jadi wahyu memang sifatnya berlawan dengan nafsu. Kalau wahyu tu ikut apa yang kita nak, hancurlah sistem kehidupan kita. Bal atainahum bizikrihim, bahkan sebenarnya kami mendatangkan kepada mereka dengan, untuk apa? Zikri ni sebenarnya apa? Kemuliaan. Antara makna zikir di sini untuk memuliakan manusia. Tujuan wahyu datang apa? Untuk memuliakan kita. Apabila manusia ikut hawa nafsu, dia jadi hina macam, lebih teruk daripada binatang. Maka datangnya wahyu ni untuk memuliakan mereka. Fahum an zikrihim mu'ridun. Lalu mereka pula terhadap sesuatu yang menyebabkan mereka boleh jadi mulia, mereka berpaling daripadanya. Jadi ni sebab itu Allah kata kalaulah wahyu ni ikut apa yang Nabi sampai tu, ikut selera dia, ikut nafsu dia, memang binasa dah. Tak ada lah. Agama ni memang bukannya memperbaiki tetapi semakin merosakkan. Itu sifat wahyu, memang berlawan dengan nafsu. Maka tidaklah sepatutnya Nabi itu apabila dia membawa wahyu, dia bercakap ikut hawa nafsunya. Balik pada ayat ni. Jadi sebab tu Allah buat penafian dalam ni, wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah dia berbicara, berkata-kata, berfatwa mengikut hawa, keinginan dia sendiri. Kemudian Allah sebut dalam ayat 4, in huwa illa wahyu yuha. In huwa illa. Jadi di sini beza, kalau dalam bahasa Arab dia ada kan, in huwa ni. Kalau kita tengok, kalau ayat yang biasa, huwa wahyu yuha. Sama tak? Dia adalah wahyu yang diwahyukan dengan sesungguhnya dia tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi maknanya apa? Tak ada satu pun yang disebut oleh Nabi itu melainkan semuanya adalah kebenaran. Itu maksud berbezanya.
lafaz ni lah, in huwa illa, tidak lain dia adalah kecuali hanyalah wahyu. Yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sebagaimana juga satu-satunya cara Allah nak menyampaikan risalah, syariat dia dan juga manhaj Allah ni untuk manusia kenal Allah, satu-satu cara adalah dengan melalui jalan wahyu lah. Inilah sunnatullah sejak daripada kerasulan yang terdahulu lagi, daripada nabi-nabi terdahulu. Kita boleh lihat dalam surah An-Nisa ayat 163. Surah An-Nisa 163. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mari kita bacalah. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Jadi ni ayat ni memang terang tentang apa itu wahyu dan tujuan dia. Jadi Allah sebut dalam ayat 163, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau Nabi SAW sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Ini Rasul pertama. Rasul pertama adalah Nabi Nuh kerana telah terputus tauhid, agama tauhid. Ini sebab pokok utama wahyu adalah kembali kepada mentauhidkan Allah. Manusia bila tak kenal pencipta dia, telah melakukan syirik, maka wahyu diturunkan. Dan wahyu pertama, Rasul pertama yang mendapat wahyu ni, yang diturunkan wahyu kepadanya adalah Nabi Nuh lah. Jadi kami wahyukan kepada Nuh, kerana zaman Nabi Nuh lah permulanya syirik kepada Allah. Wan nabiyyina min ba'dihi, dan para nabi sesudahnya, selepasnya. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami juga telah wahyukan kepada Ibrahim
wa Ismail, ini keluarga. Abul Anbiya, Nabi Ibrahim ni selalu anak cucunya. Ibrahim, Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, dan anak-anak cucunya. Wa Isa, dan Nabi Isa, wa Ayyub, dan Nabi Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman, dan Yunus dan Harun dan Sulaiman. Wa ataina Dauda Zabur, dan juga Nabi Daud mendapat wahyu yang diberi nama kitab dia Zabur. Kemudian wa rusulan, dan ada juga para rasul yang qad qasasnahum, yang kami telah mengkisahkannya. Jadi yang ada nama rasul dalam Quran adalah 25 nabi dah yang kita kenali dah, yang kami telah kisahkan ke atas engkau min qabl, sebelum ini. Wa rusulan lam naqsushum alaik, dan juga ada juga rasul yang kami tidak ceritakan. Jadi kemungkinan memang ada rasul yang tidak kita ketahui lah, yang Allah tak ceritakan, ramai lagi. Wa kallama Allahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar perbicaraan. Ini cara antara bentuk wahyu yang diberikan kepada para rasul lah, Nabi Musa tu. Jadi para rasul ni apa tugas dia? Mubasyirina wa munzirin, memberi berita gembira bagi siapa yang beriman dengan wahyu dan mengikuti jalan tersebut. Wa munzirin, dan memberi ancaman bagi siapa yang ingkar, kufur, kafir, tak nak mau beriman, dan juga tidak mahu dan menolak ajaran tersebut. Ya alla yakuna linnas, supaya bertujuan supaya kedua-dua ni, berita gembira dan ancaman ni, supaya apa? Bagi manusia itu ke atas Allah ada hujah, supaya manusia dapat berhujah di depan Allah. Ba'da rusul, sesudah Allah utuskan rasul tersebut. Wa kana Allahu azizan hakimah, dan Allah tidaklah, dan adalah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi tujuan wahyu ni adalah supaya kita selamat, dapat berhujah depan Allah. Kerana apa? Allah sebut dalam surah 17 kan, ayat yang ke-9 tak silap saya, bukan, ayat yang ke ayat ni, ayat yang ke-15, ayat 15. Ya Allah sebutkan wa nihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang mendapat petunjuk, mencari dan beriman dengan petunjuk tersebut, ni ihtada, maka sesungguhnya ia bermanfaat untuk dirinya sendiri. Petunjuk itu untuk dirinya. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha, dan siapa yang sesat, maka tidak lain kesesatan itu adalah akan merugikan dirinya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah seseorang yang memikul beban dosa itu akan memikul beban orang lain. Dosa masing-masing, pahala pun masing-masing. Dalam ayat yang ni, ini dia, sebagaimana ayat yang disebut tadi, supaya kita dapat berhujah. Itu tujuan Allah utuskan rasul, supaya kita ada hujah depan Allah, agar kita tidak diazab. Sebab itu wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula, dan kami tidak akan azab satu kaum sehinggalah kami utuskan rasul. Maka setelah Allah utuskan rasul dan kita sepatutnya dah ada hujah, kita dengan kita ikut rasul tu sepatutnya, tapi kita tolak, maka kita ikut, itu layaklah kita diazab oleh Allah. Lepas tu siapa tinggal Quran, layak tak diazab? Memang layak. Siapa tinggalkan wahyu Quran lah, maka layak dia diazab oleh Allah. Ayat ni tadi dengan ayat yang kita baca surah 6 tadi, balik pada ayat tu. Ayat berapa? 164. 106 apa? 16 4 surah 4 164 lah pula. 4. Ayat 165 tadi. Kenapa Allah bagi rasul ni? Tadi Allah kata Allah tak akan azab satu kaum sehinggalah Allah utus rasul. Supaya apa? Supaya manusia nanti ada hujah. Sesudah Allah turun rasul ada hujah dia untuk selamatlah. Selamatkan diri dia, mendapat rahmat daripada Allah. Sebab itulah seharusnya semua hari ini tidak ada lagi dah alasan untuk meninggalkan apa yang dibawa oleh Nabi. Kenapa?
tujuannya tidak lain adalah untuk kita selamat nanti dapat berhujah depan Allah. Jadi wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kemudian dari ayat 166, tetapi Allah itulah lakinillah yashhadu bima anzala ilaik, dan jadi Allah sendiri yang memberikan persaksian dia kepada wahyu tersebut. Anzalahu bi ilmih, dan wahyu tersebut diturunkan dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat mereka lah juga memberikan penyaksian. Inilah wa kafa billahi syahida. Jadi kalau siapa tanya Nabi ni dapat dari mana wahyu ni, macam mana kata? Ini cukup ni Allah kata ni. Inilah dia apa datang daripada Allah sendiri dan menerusi para malaikat dia. Itu Jibril tadi. Baik, jadi wahyu ada tiga bentuk lah sebenarnya. Pertama, wahyu ni dia ada yang daripada Nabi ni. Dia ada pertama Al-Quran lah. Pertama Al-Quran. Kedua hadis tu, hadis Nabi. Hadis ni juga wahyu. Ketiga ijtihad. Ijtihad Rasulullah pun ada. Berdasarkan Nabi ni, Nabi orang yang paling bijaksana. Nabi ni sebab ada juga bila ijtihad ni Nabi salah, Allah akan tegur terus. Dia punya endorsement Allah. Contohnya ketika mana ada hadis pergi perang, sahabat tanya, Sebab berhenti ya? Sebab berhenti ya? Itu satu. Kalau kita berperang dan kita mati syahid, adakah kami dapat masuk syurga? Kan? Itu lebih kurang. Nabi kata ya. Nabi kata mula-mula Nabi kata ya. Lepas tu Jibril datang, beritahu tentang ini hadis yang mana orang hutang kan, walaupun dia mati syahid, dia hutang apa? Dia punya roh dia tergantung-gantung. Selagi mana hutang dia tak ni. Jadi Nabi panggil balik orang tu. Nabi panggil balik orang tu, Nabi beritahu tentang tu. Nampak? Mula-mula Nabi ijtihad sendiri, dia kata, ya, sebab memang logiknya perang fisabilillah masuk syurga lah. Nabi ijtihad ni. Kemudian Jibril datang, betulkan balik. Salah sikit je. Apa dia? Kecuali orang hutang. Nabi panggil balik sahabat tu, Nabi beritahu kecuali hutang. Kat situ. Jadi sebab tu ada 3 bentuk. Dan semuanya apa? Semuanya hak, semuanya benar. Apa yang Nabi buat, apa yang sampai kita hari ni adalah semuanya yang benar atas apa ni? Arakallah, apa yang Allah sendiri telah pun endorsekan dalam surah 4 juga 105. Ni. Jadi Allah kata apa? Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada engkau kitab ini dengan hak, kebenaran. Litahkuma bainan nas, supaya ia menjadi peraturan, hukum hakam, perintah, larangan, peraturan ataupun manhaj. Manhaj lah, jalan, sistem dalam kehidupan manusia. Bima arakallah, berdasarkan apa? Ni pengawasan daripada Allah. Maknanya sepanjang Nabi 23 tahun tu pengawasan wahyu turun, ada 3 benda ni semuanya atas apa? Tarbiyah daripada Allah kepada Rasul, solid. Bima arakallah. Wala takun lil khainina khasima, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang mengkhianat. Yang khianati, iaitu menyembunyikan wahyu, mengubah wahyu bersama dengan orang-orang yang menjadi musuh, memusuhi wahyu ni. Jangan. Dan tidaklah Nabi begitulah. Ni Allah cuma mengingatkan kepada, sebenarnya adalah kepada umat Nabi setelah tu. Nabi memang jujur, Nabi memang siddiq kan. Nabi tak akan khianat. Tapi ayat ini juga menceritakan kepada orang yang akan mewariskan
Apa yang Nabi bawa, mereka ni jangan khianat. Nabi memang tak khianat, tapi umat dia mungkin boleh jadi pengkhianat kepada wahyu. Sebab itu Allah ingatkan. Dan dalam satu hadis panjang tentang Amru bin, penulis wahyu. Siapa? Amru bin Amr, antara penulis wahyu. Amru bin Amr. Abdullah bin Amr. Jadi Abdullah bin Amr ni bila sampai wahyu apa-apa dia tulis. Lalu orang Quraisy tanya, semua engkau tulis? Dalam hadis dia panjang sikit lah. Dia kata apa? Orang Quraisy ni, Abdullah bin Amr dalam satu hadis, aku menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah SAW kerana aku mahu menyimpannya. Maka ada orang Quraisy yang Islam lah, yang melarangku. Mereka berkata, kamu tulis semua yang kamu dengar daripada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah SAW itu seorang manusia yang kadang-kadang bercakap dalam marah, kadang-kadang rasa tak puas hati, kadang-kadang, maka aku pun berhenti dari menulisnya. Lalu aku kemudiannya menyatakan perkara ini kepada Rasulullah. Baginda berkata, ni kata-kata Nabi kata kepada dia, ni Abdullah bin As, sahabat. Bin Amr. Jadi Nabi setelah tu Nabi kata kepada dia, uktub. Nabi kata kepada dia, uktub fawallazi nafsi biyadih ni Nabi sebutkan. Jadi Nabi kata, uktub, tulislah. Dia kata, tulislah. Fawallazi nafsi biadi, demi yang jiwaku di tangannya, ma kharaja minni illal haq, tidaklah keluar daripada aku, mulut ni Nabi, melainkan semuanya betul, semuanya benar. Jadi apa saja yang keluar daripada mulut Nabi adalah kebenaran. Maka kita memang wajib untuk ikut. Kalau tak ikut wahyu, kita tengok dalam surah Al-Qasas, surah 28 ayat 50. Allah sebut dalam ayat ni, fa'illam yastajibu laka, maka jika mereka tidak taat menjawab engkau, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah bahawasanya mereka sedang ikut hawa nafsu. Jadi kita kalau tak ikut sunnah Nabi, kan, dah ada sunnah Nabi, kita tak nak ikut, sebenarnya kita ikut apa? Nafsu lah. Amalan bid'ah adalah amalan ikut nafsu sebenarnya. Ini jelas kat situ. Ni ayat dia. Faham Apa saja yang tak ikut apa yang dibawa oleh Nabi, maka itu adalah yattabi'una ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu. Baik, sebab itulah kena ada ilmu. Wahyu adalah berupa ilmu lah. Jadi waman adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah, dan siapakah yang lebih sesat lagi daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk daripada Allah. Ada lagi yang lebih sesat daripada ini? Tak ada lah. Inilah dia. Innallaha la yahdil qauman zalimin, sungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang
zalim. Di wahyu ni tempatnya di mana tempat wahyu? Sekarang ni bila kita tahu, oh kita tak nak ikut nafsu, kita nak ikut wahyu. Jadi wahyu ni dia punya tempatnya, simpanan dia kat mana? Kita tahu dah wahyu ni Quran sunnah ni, kat mana kita nak letak supaya betul-betul kita dapat wahyu tersebut. Jadi dengan hati lah. Pertama sekali dalam surah 42 ayat 52. Surah 42 ayat 52 Allah sebutkan apa? Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah sebagaimana telah berlaku pada para rasul terdahulu yang kami wahyukan, demikian juga kami wahyukan juga kepada engkau, iaitu ruh. Allah sebut Quran di sini dengan makna ruh. Ruh ini adalah maknawi di dalam spiritual lah, dalam jiwa manusia. Jadi Quran ini adalah ruh yang mana menghidupkan ruh kita lah. Kita ada jasad dan ruh ni. Ruh min amrina, daripada perintah kami. Ini adalah peranan wahyu. Wahyu ni menghidupkan ruh yang mati tadi. Ma kunta tadrimal kitab, tidaklah engkau mengetahui tentang kitab. Walal iman, dan wahyu ni adalah menghasilkan iman. Dengan faham wahyu maka iman pun mula wujud. Tanpa wahyu iman tak ada. Faham? Kita bila tak belajar Quran, kita rasa ada iman ke? Rasa-rasa. Tu hanya sangka-sangka je. Tak ada. Nabi ni, macam mana Nabi tahu apa itu iman dengan kitab? Macam mana pula tiba-tiba orang tu kata dia boleh mengaku dia beriman tapi tak boleh kitab? Boleh? Tak boleh. Ayat ni jelas macam tu. Jadi sebab itu macam mana dia kata dia nak jadi mukmin tapi tak nak berpandukan kitab? Mustahil, tak ada. Demikian ni para nabi semuanya dengan wahyu lah mereka tahu apa itu iman dan mereka ajak untuk sama-sama beriman. Jadi walakin ja'alnahu nuran, tetapi kami jadikannya, iaitu apa, wahyu ini yang menghidupkan roh yang mati. Jadi Allah sebenarnya ibaratkan bila tak ada wahyu, umpama apa? Mayat hidup kita, manusia. Allah sebut dalam surah 6 juga ayat 122. Tengok ayat ni Allah kata apa? Saya baca terus lah boleh lewat ni. Boleh ni. Pak Saku dapat Pak Saku? Yang dalam Zoom perhatikan dapat saya share ayat ni. Jadi awaman kana maitan, adakah orang yang mati? Ini mati secara apa? Ini mati hati. Bukan mati secara fizikal tu, mati betul-betul hakiki bukan, tapi mati hati. Ayat ni. Adakah orang yang mati lalu fa'ahyainahu, lalu kami hidupkan hati dia. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan untuknya cahaya. Ia berjalan yamshi bihi finnas, dia berjalan menerusi cahaya tersebut. Ini rujuk pada cahaya balik. Iaitu cahaya apa tadi? Nur, iaitu Allah sebut tadi ayat tadi yang kita baca. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Itu cahaya, iaitu Quran. Itulah wahyu. Wahyu ni adalah menghidupkan roh manusia yang mati menjadi apa? Cahaya yang menyinari kegelapan yang sebelumnya dia hidup di dalamnya. Jadi mengeluarkan daripada zulumat kepada nur ni. Dia yamshi bihi finnas, dia berjalan dengan kepada manusia dengan cahaya tersebut. Jalan di atas kebenaran, jalan di atas din Islam, manhaj Allah ni. Adakah sama orang yang macam ni? Kaman misluhu fi zulumat. Kaman mathaluhu fi zulumat. Adakah seperti orang yang di dalam kegelapan-kegelapan, laisa bi kharijin minha, yang tidak dapat keluar daripadanya. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah kami menjadikan
orang kafir itu, orang yang ingkar ni rasa indah apa yang mereka buat. Mereka rasa apa yang mereka buat tanpa ikut wahyu ni adalah bagus. Orang-orang yang ingkar dengan wahyu, mereka rasa apa yang mereka buat dalam keadaan mereka buat tak ikut wahyu pun, tapi mereka rasa itulah bagus. Baik, balik pada surah 42 ayat 52. Itu jadi Allah kata walakin ja'alnahu nuran, tetapi kami jadikannya cahaya. Nahdi bi man nasya'u min ibadina, yang kami berikan petunjuk menerusinya wahyu tadi kepada siapa saja yang kami kehendaki daripada hamba-hamba kami. Dan Nabi SAW adalah contoh ikutan satu-satunya yang wajib diikuti wahyu yang dibawa oleh baginda ni. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh yang engkau benar-benar membawa jalan petunjuk, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Okey, ni dari sudut wahyu ni adalah roh. Roh. Kita boleh kata makna wahyu ni satu, banyaklah. Satu apa? Okey, wahyu ni apa maksud dia? Iaitu kitab, roh. Apa sebut roh? Menerusi apa? Kitab. Jadi apa? Nur. Cahaya. Kemudian dalam surah 26 ayat 193, di mana tempat beradanya ni wahyu ni dalam hati. Sebab itu dalam ayat ni nazala bihi ruhul amin, dibawa turun oleh Jibril yang amanah, yang membawa turun wahyu ni ala qalbika. Ini salah satu bentuk lah. Jadi turun wahyu ni kalau nak bincang, dia ada beberapa cara. Pertama, terus masuk Jibril bawa tanpa Nabi lihat lah, tapi Nabi tahu Jibril datang, terus masuk dalam hati Nabi. Ala qalbik. Ada yang datang dalam bentuk manusia. Jibril datang dalam bentuk, antaranya sahabat nama apa? Dihyah Al-Kalbi, menyerupai seorang lelaki, dan Nabi ini disampaikan wahyu. Ini cara biasa macam kita lah, talaki. Itu paling ringan. Ada yang datang dalam bentuk bunyi rantai yang, ataupun loceng rantai yang dipukul dekat batu. Cing. Itu paling berat sekali. Antaranya kesan dia apa? Ketika musim sejuk yang teramat, Nabi berpeluh ketika turun tu. Dan Nabi tengah naik unta, turun wahyu jenis macam tu. Unta tu terus duduk, tak boleh jalan lagi dah. Dan Nabi duduk atas sahabat, sahabat rasa berat sangat. Itu wahyu jenis tu. Jenis apa? Macam bunyi loceng ataupun bunyi lebah tu. Nabi itu datang dalam bentuk macam tu. Ada wahyu datang dalam bentuk dua kali, Jibril dalam bentuk rupa yang benar, rupa yang dia sebenarnya. Ada yang dalam bentuk direct daripada Allah, sebagaimana Nabi Musa, wa kallamallahu takliman. Begitu juga Nabi SAW. Nabi juga ada bercakap secara terus dari sebalik tabir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kejadian Isra' kan, pun itulah berlaku. Jadi itu antara bentuk cara turun wahyu daripada, dan ada juga dalam bentuk mimpi. Itu masa awal-awal, mimpi yang benar. Jadi itulah beberapa cara turunnya wahyu lah. Jadi semua tempat wahyu itu adalah di mana? Di hati. Ala qalbika, di atas, pada hati engkau, litakuna minal munzirin, supaya engkau menjadi termasuk dalam orang-orang yang memberi peringatan. Dan wahyu yang ada pada akhir zaman ni, bahasanya adalah bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab. Jadi maka kita juga memang kena
ada pengetahuan bahasa Arab macam mana pun. Sebab Allah pilih wahyu ni dengan bahasa Arab. Siapa yang beriman betul-betul, dia mesti ada pengetahuan tentang bahasa Arab. Dia mesti ada keinginan, itu tanda iman dia. Betul tak? Iman ni dihabbab dalam surah 49 ayat 7. Iman ni disukalah, apa yang Allah pilihkan dia suka. Maka Allah pilih bahasa Arab, dia mesti suka bahasa Arab. Macam mana pula dia kata di iman dia? Jadi itu dia mesti selari. Cuba tengok dalam ayat ni. Sebab tu dalam ayat ni apa? Petunjuk ni, hidayah ni satu nikmat bila Allah beri iman tu. Yang Allah kata ni anugerah paling besar kepada umat manusia, iaitu wahyu. Dalam ayat ni apa? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah kamu ni umat akhir zaman, pada kamu adanya Rasulullah, Rasul tinggalkan. Ni wahyu yang berbeza dengan yang lain. Allah jamin untuk menjaga, memeliharanya sendiri. Tak sama dengan yang lain ni. Mukjizat-mukjizat yang lain. Mukjizat lain semuanya habis masa tu saja. Tapi Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat yang kekal sehingga akhir zaman. Yang dibawa oleh Rasul, tersimpan. Allah jaga dia. Lau yuti'akum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalaulah dia mentaati, mengikuti kamu pada banyak daripada perintah, pastilah akan menyebabkan kamu susah. Macam ayat tadilah, kalaulah wahyu ni ikut hawa nafsu kita, apa dia? Hancurlah, binasalah sistem kehidupan ni. Tetapi walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah yang menjadikan kamu merasa suka kepada hal keimanan. Jadi apa dia? Kita nak baca Quran sampai ke mana? Wahyu sepatutnya sampai ke hati lah. Bila kita baca Quran, baca sampai ke hati. Maknanya itu tanda dia beriman. Tadi kan Quran kat mana? Ala qalbika. Sifat wahyu tempat dia dekat hati. Jangan baca kat mulut je. Nak baca nak dapat pahala je, tak. Sifat wahyu sampai hati. Jadi bagi orang yang mukmin, apa dia? Dia memang sangat cinta untuk jadikan Quran sampai dalam hati dia. Itu pertama. Lagi Allah kata ala qalbika bilisanin arabi mubin. Mesti dia nak, Allah pilih bahasa Arab, mesti dia juga habib juga kan, dia rasa cinta untuk bahasa yang Allah pilih, nak tahu makna-makna ni. Dan supaya dapat mubin, dapat penjelasan, dia mesti, itu tanda orang tu beriman. Dan wazayyanahu fi qulubikum, dan dia, Allah telah menjadikan rasa indah dalam hati-hati kamu, iaitu hal-hal berkaitan dengan wahyu ni, iman ni. Jadi sepatutnya inilah antara tanda-tanda dia suka nak belajar. Jadi, dan Allah jadikan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah juga memasukkan rasa benci kamu kepada kekufuran, yang itu yang berlawanan daripada ajaran wahyu ni, kufur, fasik dan juga perbuatan maksiat. Ulaika humur rasyidun. Mereka ni lah orang-orang yang berada di atas petunjuk, yang dapat yang terbimbing dengan wahyu. Baik, jadi itulah sedikit tentang wahyu yang menunjukkan Nabi SAW tidaklah berkata-kata melainkan dengan wahyu, bukan ikut hawa nafsu macam kita. Sebab itulah bagi seorang yang beriman, wajiblah untuk dia ikut apa yang dibawa oleh Nabi sebaik-baiknya, semampu mungkin lah. Itulah tanda dia iman. Dia kena wajib untuk dia sahut seruan Allah dan Rasul, sebagaimana kita tutup dalam surah 8 ayat 24 lah. Ayat 20 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu atiiullah war rasul wala tawallau anhum wa antum tasma'un. Apa maksud dia ni? Wahai orang beriman, taatilah Allah. Macam mana nak taat Allah? Dengan wahyu tadi. War rasulah, dan juga rasul. Bagaimana? Tentulah dengan wahyu juga. Ni semua, iaitu taatlah perintah-perintah yang ada dalam wahyu ni, daripada Quran dan sunnah ni.
Wala tawallau anhu, janganlah berpaling daripada nak belajar Al-Quran ni dan sunnah Nabi ni. Daripada wa antum tasma'un, sedangkan kamu mendengar. Janganlah kamu berpaling daripada perintah-perintah ini. Wala takunu kallazi naqalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang mereka kata kami dengar, tapi mereka sebenarnya tidak mendengar. Kata mereka hanya membaca lafaz wahyu saja, tapi rupanya mereka tak mengikut makna-makna perintah dalam wahyu tersebut. Jadi Allah umpamakan orang-orang yang begini adalah inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzi la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang melata di sisi Allah ialah orang-orang yang pekak, tidak mahu mendengar nasihat daripada Allah, daripada Rasul, ataupun peringatan. Al-bukmu iaitu orang-orang yang bisu, tidak mahu menyampaikan pula kebenaran yang telah diketahui tadi. Inilah orang-orang la ya'qilun, yang tak ada akal, tak boleh mampu berfikir, yang tak faham apa yang diperingatkan daripada wahyu tersebut. Jadi, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentulah Allah buat mereka ni mendengar. Tapi memang Allah kata apa? Mereka memang orang makhluk paling buruk. Walau asma'ahum latawallau wa hum mu'ridun. Kalau Allah jadikan mereka ni mendengar pun tak guna. Sebab apa? Mereka akan berpaling. Jadi orang-orang yang macam ni. Jadi bagi orang beriman, Allah sebut dalam ayat 24, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul. Wahai orang beriman, jawablah Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Ikutlah perintah Allah dan Rasul. Jawab maknanya apa? Sahut. Jadi bila kita ada seruan, jom lihat ayat-ayat Allah dalam Quran, kita ada rasa terpanggil nak tadabbur dia antaranya. Itu maksud dia. Jadi bukti kita istajibu lillah ni apa? Kita ingin buat, kita tak tadabbur, kita nak tahu apa yang Allah cakap, apa yang Rasul cakap. Iza da'akum lima yuhyikum, apabila kedua-duanya mengajak kamu kepada apa yang menghidupkan. Itu menghidupkan apa? Menghidupkan hati-hati ni. Yuhyikum ni menghidupkan hati kamu yang mati. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahasanya Allah lah yang memegang seseorang itu hati dia, berbolak-balik kan. Sebab itulah kena dekat dengan Allah dengan wahyu ni, supaya Allah menjaga hati kita kepada ketaatan kepada dia. Wa annahu ilaihi tusyarun, dan bahawasanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi mudah-mudahan kita terus berdasarkan ayat ni, saya tak buka tadi, tak kongsi, terus berteguh dengan wahyu ini, sebagaimana dalam firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini kerana ini satu nikmat. Sebagaimana dalam surah, satu lagi surah 3 ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dengan wahyu ni semuanya. Jangan bercerai-berai. Sama-sama terus kita berusaha untuk taat perintah Allah menerusi ajaran yang tulen daripada Quran dan sunnah Nabi ni. Jangan ikut jalan-jalan lain yang boleh menyebabkan kita keluar daripada manhaj yang Allah telah tetapkan. Kenapa? Ini merupakan nikmat. Satu masa kita tak tahu, tak ada wahyu ni, ialah kita sangat berada dalam apa? Azab daripada Allah kemungkinannya. Tapi bila dapat wahyu, kita dapat nikmat daripada Allah. Kita dapat jalan yang selamat. Jadi wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum. Ketika dahulunya kamu jauh daripada wahyu, daripada petunjuk, kamu berada dalam keadaan hidup ni saling berlawan, bermusuh-musuhan. Ada kepentingan masing-masing. Buat kerana apa? Bukan kerana Allah, tapi kerana masing-masing punya. Tapi bila ada wahyu, kita tahulah tauhid kepada Allah. Semuanya apa? Menghala kepada tauhid kepada Allah. Jadi tidak ada lagi permusuhan, melainkan persaudaraan je. Jadi fa'alafa baina qulubikum, dengan wahyulah akan menyatukan hati-hati manusia. Selama ni manusia pecah belah sebab apa?
Semua macam-macam khilaf ni sebab apa? Sebab semua tak nak ambil wahyu lah. Semua nak ambil pendapat masing-masing, puak-puak masing-masing. Cuba kalau bersatu dengan wahyu, memang akan samalah hati. Fa'alafa baina qulubikum. Lalu fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu menjadilah dengan sebab wahyu tadi ni, dengan nikmat itu wahyu ni, kamu akan menjadi bersaudara. Ini nikmat spiritual dalaman, bukan nikmat material. Cerita ni nikmat, bukan nikmat materialistik. Ini nikmat din, agama. Dalam nikmat yang masukkan dalam ayat ni, jangan salah faham. Ini tak ada sikit pun cerita pasal nikmat dari sudut materialism ni. Tetapi memang satu-satunya nikmat yang iaitu hidayah daripada Allah. Jadi menjadilah kamu bersaudara, bukan lagi bermusuhan. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Sedangkan kamu dahulunya ketika jauh daripada wahyu, tak tahu Quran ni, tak tahu apa, kamu berada di jurang-jurang neraka. Mati ketika itu memang terus jatuh ke dalam azab saja. Lalu fa anqadhakum minha, lalu kami selamatkan kamu daripada kesesatan tersebut. Lalu kamu berada di pinggir-pinggir syurga. Mudah-mudahan. Likadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan, menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu tetap berada di atas petunjuk, kekal istiqamah di atas petunjuk. Ini Allah suruh kita berpegang teguh. Jadi kekallah kita di atas petunjuk Rasulullah. Kerana apa? Baginda ni cakap apa dia? Apa saja yang keluar daripada bicara Nabi, perbuatan Nabi, semuanya adalah hak, semuanya adalah benar. In huwa illa wahyu yuha. Jadi kita kekal di atas manhaj yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini mudah-mudahan itulah saja pada malam ini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada ayat yang seterusnya, ayat 5, 6 dan seterusnya. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Jazakumullah khairan kepada yang setia mendengar dalam online ni. Nanti saya share lah dia punya video dia. Okay, boleh tengok nanti dalam grup Tadabbur. Saya tak share dalam info nanti, saya share dalam kelas Tadabbur. Kalau tak ada dalam grup tu boleh minta masukkan Tadabbur KK kan, ada grup WhatsApp yang tu sebab ni kita kelas khas kan. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.